Okey, jadi untuk first kalau kita mengalami masalah temperature, first kali kita biarkan kereta kita sejuk dulu, relax dulu, jangan cemas-cemas. Okey. Kalau kita isap rokok, kita boleh isap rokok dulu sebatang dua ke. Okey, relax, dah sejuk. Kemudian untuk keselamatan kita ambilkan kain. Okey, ambilkan kain, tutup penutup ni. Sambil tu baru kita buka penutup dia. Okey. Lepas kita dah buka ni, kita perhatikan dulu air punya level ni penuh ataupun kurang. Kalau sedikit kurang tu tak apalah, mungkin waktu kita buka tadi air dah keluar. Kalau level dia memang betul-betul kurang, maknanya ada kebocoran ataupun air tu telah ditendang keluar. Okey. Jadi first kali kita tambahkan air dululah. Kita tambahkan air. Selepas kita tambahkan air tu, kita perhatikan kalau ada kebocoran, kita boleh nampaklah kebocoran dia. Sama ada pada bahagian water pump di sini, ataupun pada bahagian pipe ataupun pada bahagian radiator ni. Radiator ni, okey. Untuk tengok dia, kita tengok pada bahagian bawah lah. Kita jenguk pada bahagian bawah lah. Kita boleh tahu kawasan mana yang mengalami kebocoran. In case yang tak ada kebocoran, kalau tak ada kebocoran, air kita bubuh ni level dia penuh, kebiasaannya dia akan tendang ke dalam tangki spare kat sini. Okey. Sebenarnya kalau normal kita kena bubuh air pada tangki spare ni pada separuh lah. Dia ada level max dia ni, jangan bubuh penuh-penuh. Okey. Jadi kalau dia dah tendang, kita check kat sini air dia penuh, maknanya dia dah tendang ke dalam tangki spare. Kalau problem yang macam tu, bermakna gasket head kita dah terbakar lah. Gasket head kita ni dah terbakar tapi tak terlampau kuat, maknanya dia dah mengalami kebocoran lah. Pressure yang dalam enjin ni telah pergi ke dalam sistem air kita. Okey, bila dia dah pergi ke dalam sistem air kita, dia akan tendang air tu ke dalam tangki spare lah. Okey. Biasanya itu adalah kebocoran yang kecil, tapi kalau dia mengalami kebocoran yang besar, waktu kita dah bubuh air tadi, kita start pun dia dah akan ada tendang, air akan keluar tendang melalui ruang masuk air ni, ruang radiator tempat masuk air ni, dia akan tendang air lah. Okey, tapi in case yang dia tak tendang, maknanya dia ada kebocoran kecil, dia akan tendang ke dalam tangki spare. Tapi untuk tahu tu, kita kena jalan dululah, kena running dulu kereta tu, jalanlah nak pergi mana-mana dulu. Okey, kemudian kita periksa. Kalau level air ni sama je, okey lah. Tapi kalau tiba-tiba kita bubuh separuh, tapi dia dah penuh tiba-tiba, maknanya memang gasket head kita dah mengalami kemasalah lah. Okey, itu memang kita perlu buat top overhaul lah untuk tukar gasket head. Untuk periksa termostat dia. Okey, first tu kita kena tahu aliran air dulu. Itu basic dia, kita kena tahu aliran air dulu. Aliran air dia akan masuk pada bahagian atas ni, turun ke bawah melalui sisik-sisik radiator dekat dalam tu, kemudian disejukkan oleh kipas. Kemudian baru dia akan pergi, air sejuk akan melalui sini dan masuk semula ke dalam enjin lah untuk sejukkan enjin. Kemudian dia akan berputarlah kitaran tu. Okey. Termostat ni adalah dia punya, orang panggil apa, pintu lah. Kalau suhu enjin, suhu air tu tak mencapai tahap dia lagi, dia tak akan buka untuk bagi air lalu untuk disejukkan. Okey, untuk periksa termostat ni simple je. Okey, kita dah bubuh air semua dalam bagi penuh. Kita tak perlu tutup, tak payah tutup. Kita startkan enjin dia tu. Selepas kita dah startkan enjin, kita perhatikan, kita tunggu sampai pipe pada bahagian bawah ni panas. Kalau dia tak panas-panas, kipas dah berpusing.
tetapi paip pada bahagian bawah ni tak panas-panas. Suam-suam kuku je, tak panas-panas kan. Maknanya termostat kita dah jam lah. Okey. Kalau termostat kita dah jam, kita just tukar termostat. Okey. Kipas ni kalau dia dah sampai suhu dia tapi dia tak berpusing juga, kita tengok suhu pada bahagian separuh ataupun lebih, tapi kipas tak berpusing, itu masalah pada kipas lah. Okey, masalah kedua pada kipas ni, dia berpusing perlahan. Kipas dah pusing, tapi sebenarnya dia berpusing tu dengan perlahan lah. Kita boleh check lah. Kita boleh check, kita letak tangan kita ni, kita tak rasa sangat bahang yang dihasilkan oleh kipas ni lah. Sebab kipas ni fungsi dia nak keluarkan haba daripada dalam radiator ni. Okey, kalau kita tak rasa panas sangat, maknanya kipas tu berpusing dengan perlahan lah. Okey. Selepas kita dah periksa termostat tu semua, enjin berada dalam keadaan panas lah. Sambil-sambil tu kita boleh cek water pump lah. Dua je problem pada water pump ni, iaitu kebocoran ataupun bilah kat dalam tu dah tercabut. Bilah dia dah tercabut. Jadi nak tahu macam mana? Sebab tu enjin dah panas, termostat dan buka. Okey, kita perhatikan air ni ada pergerakan tak? Kalau air level tu ada pergerakan, seperti air tu bergerak, okey, maknanya termostat kita punya water pump berada dalam keadaan baik lah. Air tu bergerak, dia ada pressure untuk menolak air tu. Tapi kalau air tu tak bergerak, ada dua kemungkinan lah. Sama ada tangki kita dah sumbat ataupun water pump kita dah problem. Okey, jadi kita boleh buat salah satu dululah. Kita agak-agak lah. Kalau untuk tangki, kita boleh tengok dekat sini lah. Kalau banyak sangat keledak-keledak karat ni, memang dah confirm tangki kita lah. Kita buat tangki dahulu. Okey, kalau kita dah buat tangki pun still ada masalah dengan temperature, air tu tak bergerak, maknanya kita punya water pump ada masalah lah. Okey, simple saja. Jadi itu basic saja untuk kita periksa masalah temperature kita. Okey, mana-mana kereta pun sama je lebih kurang. Okey,